Wah, nampak tak? Nampak ke tak? Power kan? Sebelum kita mulakan, cikgu nak awak tulis. Murid tahun 4 tulis nama. Cikgu nak baca nama murid tahun 4 yang sempat tulis. Okey? Muhammad Rafiq dari Keluang Johor. Terima kasih. Saya Muhammad Kamal Zaim dari Permatang Buluh. Adam Haris SK Komplek Tembesu. Adam Iman Langkawi. Wah, ada orang Langkawi. Cikgu selalu pergi Langkawi. Bukan selalulah, pernah pergi Langkawi untuk bercuti. Dia duduk di Langkawi. Sekolah Pandan Kuantan ada. Ahmad, kami kembar. Weh, ada murid kembar malam ni. Ahmad Husni dan Muhammad Husni. Ahmad Husni dan Muhammad Husni. Dua-dua nama Husni, cuma seorang Ahmad, seorang Muhammad. Nama saya Safia Amanda binti Azril. Sekolah Pengkalan Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi. Hai Safia Amanda. Ada Safia Amanda. Daniah daripada Bukit Rangin Kuantan. Adam Airil Putrajaya. Zairil Lukman Kuala Pajam. SK Rapat Setia Naz Azila ni. Cikgu ni darjah berapa? Malam ni darjah 4. Kita mula dengan darjah 4, 4, 5, 6. Nurul Alisha Irdina Banting. Ni ada sekolah Taman Seroja. Farid Irfan ada. Dari Terengganu. Makan kopuk leko ke tu? Nur Auni Rauhati. Okey, Kuala Pilah. Nina Isredi. Steady lah Nina. Gitu je tulis. Okey, Nina Isredi. Baguslah Nina. Anas ni, Anas di komen. Assalamualaikum cikgu. Anas dari Taman Haji Hussein, Pasir Putih, Kelantan. Aidin Jasim, Sekolah Kebahasaan Taman Melati 2. Cikgu pernah mengajar sekolah Taman Melati 2 dulu. Okey. Natrah. Natrah ni anak kawan saya ni. Anak Dr. Zamani ni. Ada Natrah. Hai Natrah. Saya Damia, Dania dan Nuri dari SK Seri Kemaman. Orang Kemaman. Khairul Nisa bin Muhammad Jamil Seri Cerdas. Adam Adrian. Wah, Adam ada malam ni. Wan Hadif Damiri dari Johor Bahru. Irfan Hakimi Sungai Pulau, Perak. Okey, banyak dah ni. Okey, yang nama-nama cikgu tak sempat sebut. Auni Firdina daripada Sebaya. Nur Alia Syazariana, ramanya. Ziyad Amsyar tahun 6, Ziyad Ammar tahun 4. Okey. Fayadah dan Fayad. Dua beradik dia. Seorang nama Fayad, seorang nama Fayadah. Cantik-cantik nama semua. Okey dah. Stop baca nama. Kalau baca nama sampai pukul 3 pagi tak habis malam ni. Semua orang tulis nama je kan. Kita akan mula belajar. Kita akan mula belajar minggu kedua dah kita. Okey, minggu kedua. Okey, dalam kelas cikgu ingatkan balik. Dalam kelas cikgu kena ikut beberapa peraturan cikgu maklumkan minggu lepas. Okey, mesti. Nombor 1. Nombor 1, duduk mesti tegak. Gaya duduk mesti tegak. Cikgu nak semua murid duduk tegak sekarang. Sekarang duduk tegak. Okey, bagus. Yang kedua, cikgu nak bila cikgu bagi kerja, siapkan. Murid yang tak siap, cikgu tak suka. Murid ini murid yang malas. Cikgu cukup tak suka murid malas. Murid tak pandai, cikgu tak marah. Cikgu suka. Murid tak pandai tak apa, cikgu ajar dia sampai pandai. Tapi murid yang malas, cikgu memang marah. Cikgu tak suka. Kenapa? Orang malas ni pergi ke hospital, ubat untuk penyakit malas tak ada. Pergi jumpa doktor. Doktor, saya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit malas. Doktor kata tak ada ubat untuk penyakit malas. Okey? Jangan kata, oh tak apa saya malas pun saya pandai. Jangan berlagak. Sekejap je kepandaian awak tu akan jadi tak pandai. Sebab awak tu malas. Orang yang awak kata, orang budak tu bodoh lah, budak tu tak pandai lah, budak tu tak cerdik lah. Budak yang tak cerdik, budak tak pandai, budak bodoh, budak lambat. Kalau dia rajin, sekejap je dia boleh lintas orang yang pandai tadi. Orang pandai yang pemalas, dia akan jatuh ranking dia jadi orang yang tak pandai. Okey? Jadi, pastikan bila cikgu bagi kerja, kena siap.
Yang ketiga macam awak tahu bila cikgu sebut pandang depan, semua murid kena duduk tegak dan jawab ya cikgu. Boleh? Boleh tak? Okey, kita nak belajar dengan seronok. Ini bukan nak belajar dengan stres, takut-takut, tak nak. Kita nak belajar dengan seronok, dengan happy-happy, sambil-sambil belajar di rumah. Nak buat apa? Nak belajar sambil stres. Kita belajar dengan seronok. Bila nak belajar dengan seronok, awak kena ikut. Awak kena ikut apa arahan cikgu. Bila cikgu kata pandang depan, semua duduk tegak, kena jawab. Bila awak jawab, dalam suasana dalam rumah tu akan jadi seronok. Adik awak tengok, kakak awak tengok, ayah awak, anak aku belajar dengan bersemangat, anak aku belajar sungguh-sungguh. Habis je kelas awak buat kerja rumah, mak dengan ayah mesti rasa bangga. Mesti. Mak dengan ayah mesti, alamak, anak aku dia masuk kelas walaupun setengah jam je kelas Cikgu Fadli, dia terus buat kerja. Nampak tak? Kita dahlah kita jadi makin pandai, dahlah kita ikut arahan cikgu, dapat pahala. Gembira pula mak, hati mak dengan ayah lagi banyak pahala. Dan bila orang gembira ni biasanya, ini rahsia cikgu nak beritahu semua murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 ni tonton malam ni. Orang yang gembira ni biasanya kalau kita minta apa-apa dia bagi. Contoh, ayah awak baru naik pangkat, dapat gaji banyak. Biasa gaji 1,000, esok tu gaji 5,000. Makin banyak. Ayah awak seronok. Ayah naik pangkat hari ni. Cuba awak minta, ayah, adik lama dah nak beli kasut rollerblade. Ayah awak tengah gembira, dapat gaji banyak. Okey, boleh. Boleh terus. Biasanya, tak payahlah. Bahaya, jatuh, luka, gitu gini, ayah tak cukup duit. Contoh. Tak semestinya ayah awak naik pangkat tahu. Tapi kalau ayah awak, mak awak tengok awak buat kerja dengan betul, awak buat kerja dengan rajin, awak ikut kelas dengan seronok. Bila cikgu tanya, jawab, angkat tangan, jawab. Walaupun cikgu tak boleh nak pergi kat seorang-seorang, tapi kat rumah awak tu awak angkat tangan, awak menjawab dengan kuat. Mesti mak ayah awak rasa seronok. Adik awak yang tengah duduk main pun berhenti main, datang nak belajar juga. Kakak aku ni belajar apa ni seronok sangat ni? Abang aku belajar apa seronok sangat ni? Nampak tak? Okey, jadi kena belajar dengan seronok. Untuk dapat keseronokan belajar itu, kena ikut semua step yang cikgu bagi tahu. Okey. 10 minit dah untuk arahan awal saja. Baik, semua orang. Kita dah janji nak belajar dengan seronok ya. Sekarang semua orang duduk dengan malas-malas. Duduk bersenang lenang. Duduk gaya datuk-datuk. Pandang depan. Bagus sangat, ramai murid bagi respon. Ada lagi yang dia buat tak tahu je. Murid tu dia akan belajar dengan tak gembira. Bila tak gembira, payah ilmu nak masuk tau. Kita kena suka, kita kena rasa seronok, barulah kita rasa semangat nak buat kerja, baru kita rasa semangat nak belajar. Kalau awak, biarlah cikgu bukan dapat aku pun, alah kalau aku jawab bukan dapat apa pun, jangan buat macam tu, rugi. Kita nak berseronok. Okey? Kita nak belajar dengan gembira. Jadi semua orang semula. Duduk dengan bebas. Nak tongkat dagu boleh. Nak duduk gini boleh. Pandang depan. Bagus. Lagi semangat. Tengok. Kan dengan mak-mak awak, dengan ayah awak pun seronok tengok awak. Ada mak dia ambil video waktu anak dia duduk senang lena tu. Cikgu nampak. Mak dia ambil video anak dia duduk gitu. Bila cikgu kata pandang depan, yo cikgu, dia jawab. Ni mak dia ambil video ni, nanti mak dia akan letak video anak dia ni dekat Facebook dia. Dia letak dalam Instagram dia. Dia letak kat ruangan komen cikgu. Dia gembira. Mak rasa gembira bila tengok anak belajar dengan semangat. Ayah rasa gembira bila anak belajar semangat, ambil video ni, nak tunjuk ni, tunjuk kat artis, tunjuk kat pakcu, tunjuk dekat atuk awak, nenek awak. Tengok anak Adam ni belajar dengan seronok malam ni buat kerja. Nampak tak? Okey. Sebab tu kelas cikgu kita belajar sikit je. Kita nak happy je banyak. Cikgu bukan nak mengajar macam di sekolah, masuk kelas terus mengajar. Okey, buat kerja. Siapa salah kena rotan, siapa yang ni kena berdiri, yang ni kenapa tak siap. Tak nak. Cikgu tak nak mengajar secara serius. Cikgu sendiri pun mengajar dengan happy. Cikgu memberi dengan happy, kita pun relax. Okey? Semua orang last. Dengan seronok, dengan gembira, semua orang duduk bersenang lenang.
Nak minum air, buat menulis boleh, nak buat apa. Semua orang bersenang lenang, bermalas-malasan. Pandang depan. Ah. Bagus. Okey. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Biarlah cikgu tak boleh dengar tepukan awak pun, tapi tepuk untuk diri sendiri. Bagus. Semua orang sangat bagus, sangat bersemangat malam ni. Kita nak sambung, kita belajar topik-topik light dulu, bermula dari awal lagi. Kita belajar topik-topik ringkas. Okey. Oh, malam ni pun cikgu akan ada satu magic istimewa. Magic ini dipanggil magic membaca minda. Cikgu boleh baca apa ada dalam kepala awak. Power tak? Nanti di akhir rancangan cikgu akan tunjuk magic tersebut. Ini tak ada magic duit shilling, nak tukar burung, nak tukar apa. Ini cikgu nak baca dalam fikiran awak. Cikgu pernah menjadi seorang magician dulu, okey? Baik. Sekarang kita nak sambung belajar. Tak dapat lah. Aduh, baru nak belagak. Tak dapat. Tak apa. Jangan kau gelakkan cikgu, tak apa. Lagi sekali. Nampak tak? Nampak ke tak? Power kan? Baik, kita sambung belajar murid tahun 4. Buku awak tak ada buku latihan, guna buku teks sebagai rujukan. Latihan beribu-ribu soalan ada dalam ni. Beribu-ribu. Kita akan guna latih tubi pun dalam ni juga. Baik, malam ni kita akan sambung. Kita sambung dengan pantas sikit. Topik awal topik senang. Cikgu akan bergerak dengan agak pantas di topik awal. Sebelum topik-topik nanti dia akan jadi makin susah. Maksud tu kita bagi tumpuan yang lebih, masa yang lebih. Awal-awal ni kita enjoy dulu. Banding dan susun nombor. Okey, kita masuk topik banding dan susun nombor. Nombor lebih kecil atau nombor besar. Kemudian kita akan masuk nombor genap dan nombor gancil. Hari ini Rabu, mata papa. Ini mata papa, bukan matematik. Pandang mata papa awak. Siapa ada papa dia, ayah dia kat sebelah, abi dia. Semua orang cikgu tak nak pandang sini. Pandang mata ayah dia. Kalau ayah dia ada kat rumah, pandang mata ayah dia. Senyum sikit kat ayah. Bye-bye sikit ayah. Hai ayah, malam ni adik belajar mata papa, kata. Okey? Senyum sikit kat ayah. Itulah ayah kita yang cuba sediakan pelbagai semua yang terbaik untuk kita. Banyak jasa dan pengorbanan ayah awak. Jadi malam ni kita belajar tentang mata ayah awak. Okey? Tak adalah, ini matematik lah. Banding dan tulis nombor, ya. Banding dan susun nombor. Banding dan susun nombor. Sebelum kita teruskan, banding. Apa maksud banding? Banding ni kita membuat perbezaan. Orang tu kaya, orang ni miskin. Orang tu gemuk, orang tu kurus. Orang tu buruk, cikgu handsome. Orang tu putih, orang ni hitam. Tak semestinya orang lah. Pokok tu tinggi, pokok ni rendah, apa-apa benda. Dalam matematik kita akan membanding nombor. Nombor mana besar, nombor mana kecil. Itu yang awak kena tahu. Ada lagi murid tahun 4, dia tak tahu nak beza nombor. Cikgu tanya dia, 425 dengan 452, siapa lagi besar? Tak tahu. Siapa tahu jawab sekarang? 425 dan 452. Siapa lagi besar? Tulis nombor besar. Tulis jawapan besar kat komen sekarang. Nombor apa lagi besar? 425 dan 452. Tulis jawapan kat komen, cikgu nak tengok. Siapa dulu yang jawab? Oh, ayah pergi kedai, dia kata. Ayah tidur, cikgu. Biarlah ayah tidur tu. Yang ada ayah je cikgu beritahu, dia suruh tengok mata ayah. Baik. Mana? Ayah tengah solat isyak. 452. Azni Omar, Sarmila Firdaus, Azura Abdullah Sabawi. 3 orang terpantas cikgu sebut. Tu nama FB mak dia tahu. Murid dia orang lain guna nama FB mak dia. 425 dan 452 mana lagi besar? Kita. Macam mana nak banding nombor? Contoh, nombor untuk tahun 5 awak belajar sampai 100,000, nombor tahun 4 sampai 100,000. Jadi katakan 47623 dan 74623. Okey, nombor mana paling besar? Kita nak cari nombor mana paling besar. Mula-mula kita kira dia berapa digit. Nombor 1 sekali kena kira dia berapa digit.
Berapa digit ni nombor dia tu sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya 5 digit. Maknanya ini 47,623. Cikgu dah ajar awak cara sebut nombor. Kita asingkan 3 kan? Cikgu dah ajar. Minggu lepas. Kita asingkan 3. Ini pun malam ni kan. Malam ni banyak dugaan kita ni. Mesti cikgu nak buat magic. Nampak? Ni 1000. Cikgu dah ajar minggu lepas. Ini sah. 47,623. Ada 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka juga. 74,623. Jika angka tu sama banyak, kita nak tahu nombor mana yang paling besar. Nombor 1, kita kena tengok nombor depan sekali. Mesti tengok nombor depan. Biasa kita menulis dari kanan ke kiri. Nombor kecil biasanya. Okey. Nilai tempat kita tulis sah dulu. Sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Okey. Puri. 10,000 biasanya. Tapi kalau nak banding nombor, kita tengok nombor. Kita kira dulu digit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sama cikgu. Kalau sama, tengok nombor depan. Siapa lagi besar? Siapa lagi besar? 4 ke 7 lagi besar? Siapa lagi banyak? RM4 ke RM7 lagi banyak? Mestilah 7. Ini lagi besar, ini kecil. Faham? Okey, itu tips yang pertama. Tips yang kedua. Tips yang kedua ialah kalau nombor itu digit dia tak sama, digit yang banyak tu menang. Mesti nombor paling besar. Contoh 9423. 9 depan ni, nombor besar tu depan tu. Dan 12456. Siapa lagi besar? Siapa lagi besar? 9. Ramai orang kata 9. Salah. Kenapa salah cikgu? Cikgu kata nombor 1 kena apa? Kira digit. Ada berapa digit? 1, 2, 3, 4. Ada 4 je bang. Ini ada 4 je. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 digit. Ini lagi besar. Nampak? Jangan kata, cikgu kata kena tengok nombor depan dulu. Nombor depan ini 9. Nombor depan ini 1. Ini lagi besar. Salah. Pertama sekali kena kira digit. Yang ni 9,000 je. Yang ni 12,000. RM9 dengan RM12 siapa lagi besar? RM12. 9,000 dengan 12,000 siapa lagi besar? RM12,000. Faham? Faham tak? Itu nombor pertama kena kira digit. Kalau yang nombor 3. Kalau nombor tu hampir sama. 67042 67024. Okey. Dan siapa lagi besar, siapa lagi kecil? Okey, macam step tadi juga. Pertama sekali kira digit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu sama banyak lah cikgu. Kalau sama banyak, kita mula balik step ni. Step yang kedua, bandingkan nombor paling depan. Cikgu, ini nombor 6. Ini pun nombor 6, cikgu. Sama. Siapa lagi besar? Kalau nombor paling depan itu sama, tengok nombor sebelah dia. Ini 7. Ini 7. Sama lagi, cikgu. Mana saya tahu? Tengok nombor sebelah lagi. Ini sifar. Ini sifar. Sama lagi, cikgu. Sama lagi. Tengok nombor sebelah lagi. Ini 4. Ini 2. Beza. Ini yang berbeza. Ini yang berbeza. Kita buat sniper dia. 4 dengan 2, siapa lagi besar? Siapa jawab 2, cikgu luku kepala. Tahu 4 kot. Mesti 4 lagi besar. Inilah dia. Dalam perbandingan nombor, ingat, dalam perbandingan nombor, mesti kira digit dulu. Bila digit itu tak sama, nombor yang lebih banyak digit, dialah lebih besar. Yang kedua, kalau digit sama, kita banding beza dari depan. Nombor daripada nilai tempat paling besar. Contoh ni 10,000. Dari depan. Cikgu panggil ni depan, ni belakang tau. Ini bahasa cikgu mengajar dalam murid-murid cikgu. Mungkin cikgu awak guna bahasa berbeza. Okey. Tapi bahasa yang tepatnya, kita tengok nilai tempat yang paling besar dulu. 10,000 sama 10,000. Kalau beza dah, terus dapat jawapan. Kalau sama, tengok nombor seterusnya sampai habis. Mesti ada perbezaan. Kalau nombor tu tak ada perbezaan, macam mana cikgu? Maksudnya nombor itu sama nilai. Nombor itu sama nilai. Contoh, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Siapa lagi besar?
Tak ada siapa lagi besar. Nombor yang sama banyak, sama digit, sama nilai, ini kita bagi nombor ini sama nilai. Okey? Boleh faham? Boleh faham tak? Pandang depan. Alah, tak kuat dah. Kita tengah nak berseronok ni. Kita nak belajar dengan seronok, awak kena jawab dengan semangat. Biar sampai mak terkejut, sampai kucing tengah tidur terjaga. Tadi dia kata ayah dia tengah tidur. Biar ayah berjaga. Ayah terjaga, mula-mula ayah nak marah. Apa benda bisa ayah tidur ni? Ui, bila tengok awak sedang belajar dengan semangat, confirm ayah tak marah. Tak ada ayah dalam dunia ini, lihat anak dia belajar dengan seronok, dia akan marah. Tak ada. Tak ada. Kalau ada, orang itu adalah orang sakit. Maknanya mental dia tak betul. Mana ada seorang ayah, seorang ibu atas dunia ini, tengok anak dia tengah belajar dengan gembira, dengan seronok, dengan semangat, dia pergi marah. Tak ada. Okey? Melainkan orang tengah baca Yasin, kau pergi duduk tengah-tengah tu, kau jerit, "Yo cikgu!" Marahlah orang. Pergilah jerit dalam bilik. Okey? Itu lain lah. Orang duduk baca Yasin, ada kematian ke, orang tengah bersedih, orang tengah mesyuarat. Ayah awak tengah mesyuarat ni. Ayah awak pegawai bank. Kawan-kawan dia datang mesyuarat kat rumah. 10 orang. Awak pergi duduk tengah-tengah, "Yo cikgu!" Memang kena marah. Okey? Sebabnya tak kena tempat. Tapi kalau biasa-biasa, mesti dia akan seronok. Cikgu percaya ramai mak dia ambil video, ambil gambar awak tengah belajar dengan gembira. Okey? Jadi kena jawab betul-betul. Semula. Pandang depan. Good. Weh, kita ada 4 minit saja lagi. Faham kan? Banding dan susun nombor. Dah banding, kena pandai susun. Susun ni tertib menaik dan tertib menurun. Ni kita belajar dari tahun 1 lagi. Kita belajar dari tahun 1 menyusun nombor tertib menaik, tertib menurun. Ingat lagi tak tertib menaik? Tertib menaik macam kita naik tangga. Daripada sifar 1, 2, 3, 4, 5 sampai atas. Tertib menurun macam kita turun tangga. Nombor besar dulu 10, 9, 8, 7, 6. Cuma awak di tahun 4 dia bagi nombor banyak lah. Nombor ribu-ribu, puluh-ribu. Sebenarnya senang je pun. Awak kena pandai susun. 14, 2, 6, 3, 5, 6, 2, 1, 4, 7, 3, 8, 1, 7, 3, 8, 2. Okey. Satu lagi. 2, 2, 2, 4, 5. Okey, dia kata susun dalam tertib menaik. Nombor paling kecil dulu kira. Macam tadi, sebelum susun, banding nombor. Banding nombor, mula-mula kira digit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Semua nombor 5 digit. Jadi, tak ada masalah. Kita tak tahu nombor mana paling besar, paling kecil. Step kedua, tengok nombor paling depan. 1, 5, 1, 2. Okey, yang paling kecil ialah 1 dengan 1. Siapa lebih kecil? Yang ni ke yang ni? Tengok nombor kedua pula. Ini 4, ini 7. Jadi 1, 4, 2, 6, 3. Nombor 1. Nombor 2. 1, 7, 3, 8, 2. Nombor 2. Nombor 3 dan 4 yang mana? Tengok pula. Ni 5, ni 2. Siapa lagi kecil? 2, 2, 2, 4, 5. Dan 5, 6, 2, 1, 4. 56,216. Okey? Kalau sebutan betulnya lah 14,263. Cikgu nak cepat. Baik, itu cara menyusun nombor tertib menaik. Ada pula tertib menurun. Kalau dia soalan tertib menurun, nombor besar dulu kat depan. Faham? Faham? Kita ada 2 minit lagi, 3 minit lagi, 3 minit lagi. Pandang depan. Good. Kan? Best kan? Bila kita belajar dengan seronok, kita menjerit, kita bersorak, kita duduk tegak. Kita ikut arahan cikgu, mesti awak akan rasa seronok. Siapa yang dia duduk pandang je gitu je, dia tak seronok belajar. Orang tak seronok belajar, dia lambat dapat ilmu. Percayalah. Orang lain tengah bersonok, orang lain tengah duduk bertepuk-tepuk, orang lain tengah duduk tegak, menjeritnya, riangnya, satu rumah kecoh. Memang sangat seronok. Kalau awak buat, oh gitu, cikgu suruh buat, dia semua benda dia tak buat. Cikgu suruh duduk tegak, dia tak duduk tegak. Cikgu bagi salam, dia tak jawab salam. Cikgu suruh bagi salam, dia tak bagi salam kat cikgu. Dia akan jadi tak seronok. Jadi kita kelas malam ni, kita nak seronok. Tengok cikgu pun cikgu pakai baju biasa, baju t-shirt. Semalam cikgu pakai baju gaban. Tahu gaban? Ayah awak mesti tahu gaban. Itu kartun zaman cikgu lah.
Cikgu tak pakai baju kemeja, tak pakai tali leher, tak pakai name tag. Cikgu tak nak macam awak berada dalam kelas betul-betul. Cikgu nak awak berada dalam kelas yang santai, yang seronok. Itu pakai baju tidur, ada pakai baju kelawar, ada pakai tudung, ada tak pakai tudung, tak ada masalah. Okey? Jangan tak pakai apa-apa je. Bogel tak boleh. Hei. Tak boleh. Okey? Pakailah apa-apa kat rumah awak, kita nak santai. Jadi kena ikut bagi seronok. Okey, yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali cikgu kenalkan awak dengan nombor genap dan nombor ganjil. Murid tahun 4 ya. Nombor genap. Kita dah masa dah ni. Sekejap je, setengah jam kan? Cikgu sambunglah lagi. Amboi, senang suruh sambung lagi. Cikgu nak ajar tahun 5, tahun 6 lagi. Nak suruh cikgu sambung lagi. Sabarlah. Minggu depan pula. Satu lagi ilmu. Malam ni satu lagi ilmu. Pastikan malam ni dapat banding dan susun nombor dah cekap. Kemudian satu lagi ilmu malam ni, awak kena dapat nombor genap. Genap dan nombor ganjil. Kokek bunyi dah. Bunyi. Cikgu kena lapik ni jap Kalau tak dia bunyi. Baik, nombor genap lawan dia nombor ganjil. Nombor kita banyak-banyak nombor, berjuta-juta nombor tak tertulis bilangan nombor. Ada dua jenis nombor yang kita panggil. Banyak jenis nombor, nombor perdana ada macam-macam lah. Tapi yang ini kita nak bezakan nombor genap dan nombor ganjil. Apa itu nombor genap, apa itu nombor ganjil? Basic nombor kita ada 10. Kira nombor ada 10. Mula dengan berapa? Kira. Tulis 10 nombor. Mana basic nombor? Asas nombor kita. Cikgu nak baca. Cepat pukul 9 dah ni. Siapa dulu tulis 10 nombor? Tulis 10 nombor asas dalam dunia. Siapa tahu? Tulis 10 nombor asas. Mana? Cepatlah. I'm waiting. Siapa orang pertama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halijah Hussein. Anak dia tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia seorang je jawab dulu. Ni Nur Aslinda dia jawab nombor genap. Tak nak je guna nombor 10 atas nombor. Nobianti. Muhammad Zain dia tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Azni Omar pun dia tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sifu As Ibrahim. Siapa dia? Anak siapa? Dia guna nama akaun FB mak dia ke ayah dia, je tahu. Sifu As Ibrahim. Ini yang paling tepat. Orang lain semua salah. Tenet. Nombor bermula. Sangat ramai orang menulis ni tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cikgu suruh tulis 10 nombor, dia tulis 1 sampai 10. Tidak tepat. Nombor bukan bermula dari 1. Nombor 10 ni, 1 ni nombor sama ni. Kenapa tulis nombor sama ni? Berulang-ulang. Pengulangan. 1. Nombor bermula dari sifar. Bukan sifir, sifar. Sifar 1, 2, 3, 4. Macam orang penat kan? Begitu. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 10 nombor asas dalam dunia. Nombor apa-apa terbina daripada nombor ni. Contoh nombor 423. Dia terbina daripada nombor 4, nombor 2 dan nombor 3. 4, 2, 3. Contoh nombor 11. Terbina daripada nombor 1 dan 1. Contoh nombor 625,003. Terbina daripada nombor 6, nombor 5, nombor sifar, nombor 3. Semua nombor atas dunia terbina di atas asas ini sahaja. Ini 10 nombor. 10 bukan. 10 adalah 1 dan sifar. Dia nombor 10, asas nombor kita bermula daripada sifar sampai 9. Ini asas nombor. Weh, dah masuk tahun 5 dah ni. 95 minit dah ni. Nak belajar lagi? Tak. Nak sambung lagi? Tak. Ni. Nombor genap, nombor ganjil. Cikgu tak ajar lagi nombor genap, nombor ganjil. Cikgu bahaya. Betul cikgu mengajar lupa diri juga ni. Terlebih-lebih dah masa. Sebab kita belajar dengan seronok. Cikgu pun mengajar dengan seronok. Sama-sama seronok, kita akan rasa enjoy. Okay? Enjoy the show. Okay tak? Baik. Nak. Ramainya komen nak. Ramai yang komen nak. Okay? Cikgu lupa letak tu dan nombor akaun nantilah. Nombor akaun cikgu tak bagi, tak letak lagi untuk orang yang nak bagi sagu hati dan sumbangan. Nanti cikgu boleh pergi makan-makan KFC, McDonald,
Okey, cikgu belum letak. Sekejap lagi cikgu pergi letak. Lupa letak malam ni. Okey, ini asas nombor 10 nombor. Semula-semula. Cikgu biarlah lewat sikit pun. Kita teruskan 10 nombor. 10 nombor asas bermula dengan sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 10 nombor asas dalam dunia. Apa ni? Oh, ada. Tak ada masalah. Ini 10 nombor asas di dalam dunia. 10 nombor asas di dalam dunia. Macam mana kita nak mezakan nombor mana genap, nombor mana ganjil? Dia akan mula dengan genap, ganjil. Genap, ganjil. Genap, ganjil. Genap, ganjil. Genap, ganjil. Dia akan berterusan sampai bila-bila. Sampai tak habis. Jadi, kalau awak dah tahu 10 nombor asas, awak akan tahu nombor bermula dengan genap. Nombor 1 adalah ganjil. Nombor 2 adalah genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Jadi kita boleh asingkan dia sifar 2, 4, 6, 8 adalah nombor genap. Yang seterusnya adalah 1, 3, 5, 7 dan 9 adalah nombor ganjil. Awak perlu ingat nombor ini sahaja. 5 nombor genap, 5 nombor ganjil. Cikgu, kalau nombor 25 genap ke ganjil? Dia kata, dia tanya nombor 25. Jangan tengok nombor depan. Kita tengok nombor belakang. 5 genap ke ganjil? 5 adalah ganjil. Nombor itu adalah nombor ganjil. Cikgu, kalau nombor 2468 genap ke ganjil? 2468. Nak tengok nombor mana? Jangan tengok nombor depan. Kita nak tentukan nombor tu genap ke ganjil, tengok nombor paling belakang. Nombor belakang adalah 8. 8 genap ke ganjil? 8 adalah genap. Jadi nombor ini adalah nombor genap. Maafkan cikgu. Boleh faham? Okey, kita dah belajar sangat banyak ilmu malam ni. Kita belajar dengan seronok. Jadi cikgu nak semua orang pandang depan. Good. Bagus kan? Bagus mengajar menjawab dengan semangat macam tu. Terima kasih. Jawab dengan semangat. Kita dah lebih masa jauh dah ni. Cikgu dah kena stop sekarang. Sekarang semua orang buka buku teks. Muka surat. Siapkan kerja tau. Siapkan kerja walaupun cikgu tak boleh pergi tanda, awak kena siapkan. Awak kena jujur dengan cikgu. Awak kena semangat dalam kelas cikgu. Awak kena buktikan awak murid yang rajin, bukan murid yang malas. Okey. Muka surat 8. Muka surat 8. Nombor 2, 3, 4. Nombor 2, 3, 4. Muka surat 8. Memanglah penuh dah whiteboardnya. Muka surat 8. Nombor 2, 3, 4. MS 8. Nombor 1 tak payah buat. Nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Cikgu tak nak bebankan banyak sangat. Tapi yang lain kena buat supaya awak ingat balik apa yang awak belajar. Okey, kemudian muka surat 10. Muka surat 10, nombor 2 dan 3. Muka surat 10, 2 dan 3. Cikgu banyaknya kerja. Tak banyak. Kelas kita seminggu sekali je. Minggu depan pula jumpa. Cikgu nak pastikan minggu depan semua kerja siap. Ni, ada murid boleh siapkan malam ni juga. Cikgu percaya ramai murid boleh siapkan malam ni juga. Okey, murid tahun 4. Okey, sebelum cikgu tamatkan kelas tahun 4, cikgu nak bagi tahu ada seorang komen. Suhaila Abdul Muttalib di komen, ayah dah meninggal. Innalillah, semoga roh arwah ayahnya ditempatkan di kalangan orang beriman dan beramal soleh. Ada pelajar ramai-ramai ni, ada murid-murid lain dia ada mak, ada ayah. Dan ada murid-murid mak dia tak ada pula yang ayah dia tak ada, dah meninggal dunia, ada yang tak meninggal dunia tapi bercerai, daripada keluarga bercerai. Nak buat macam mana? Tak ada masalah. Ini semua aturan hidup. Kita tak perlu rasa bersalah. Tapi contoh dia kata, pandang mata ayah, mata bapa. Orang lain boleh pandang mata ayah dia dah meninggal, dia sedih. Tak perlu sedih-sedih. Bila ayah kita meninggal, bila ingat siapa-siapa yang ada ayah meninggal sekarang, tak payah menangis. Awak menangis, ayah awak tak dapat apa-apa pun kat kubur. Siapa-siapa ayah dia meninggal, dah meninggal dunia, tak ada masalah.
Memang semua orang akan meninggal dunia. Kita semua, cikgu pun, semua orang pun. Tak ada masalah. Itu memang kitaran hidup. Okey, siapa-siapa yang ayah dia meninggal sekarang, kalau awak orang Islam, tolong baca Fatihah dan doakan untuk ayah awak. Itu membantu ayah awak. Kalau awak menangis, tak membantu ayah awak apa-apa. Ayah saya tak ada. Tak membantu. Okey, tak membantu. Awak baca doa, awak baca Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Baca sampai habis. Niat dalam hati, aku niatkan sedekah Fatihah ni pada ayah aku. Kemudian tanda tangan doa, ya Allah Tuhanku, semoga ayah aku ini selamat, semoga ayah aku ini tenang dalam kubur, semoga ayah aku diberikan syurga, semoga ayah aku dijauhi oleh siksa-siksa kubur dan neraka. Itu betul. Itu betul. Itu baru tindakan yang bijak. Menangis tak akan selesaikan masalah. Okey? Okey, untuk mana-mana ayah yang dah meninggal dunia ataupun mak meninggal dunia, sentiasa kita doakan mereka. Okey? Okey. Jadilah, cukuplah dulu malam ni. Lebih masa 60 minit tadi, boy. Tahun 4 punya pasal. Orang ni saja je kan, tak nak cikgu berhenti kan. Murid tahun 5 nak belajar lagi, tahun 6 nak belajar lagi. Magic. Jap lagi. Cikgu buat magic, baca minda. Cikgu buat magic, baca minda. Okey? Cikgu buat macam magic baca minda di akhir rancangan. Okey, semua murid tahun 4, sebelum kita bersurai, mesti ingat pesan cikgu yang ni. Bawa sampai ketua. Setiap kali ada orang memberi awak sesuatu, wajibkan diri kita ucap terima kasih. Walaupun orang tu bukan sebangsa dengan kita. Contoh, ada kita Melayu, ada Uncle Cina bagi buah kat kita, wajib ucap terima kasih. Walaupun orang tu bukan satu agama kita. Cikgu, orang tu dia agama lain lah, agama Kristian, agama Hindu, agama lain-lain. Tak ada masalah. Siapa-siapa memberi kat kita, mesti kita ucapkan terima kasih pada dia. Okey, mesti. Jangan, kena ingat sampai besar. Sekarang cikgu tak bagi awak barang, cikgu bagi awak ilmu. Semua murid. Cikgu nak semua murid yang tonton. Tak kisah daripada tahun 1, daripada umur 5 tahun ke, tak kisah. Sampai tahun 6 ada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan tonton pun tak kisah. Mesti ucapkan juga. Tak perlu menjerit. Jadi tak perlu menjerit. Yo, cikgu kuat-kuat, tak perlu. Ucap perlahan pun tak apa, ucap dalam hati pun tak apa. Mesti ucap. Semua murid sekarang pandang cikgu. Pandang depan. Pandang cikgu. Kita nak tamat kelas dah. Okey, pandang cikgu. Semua murid ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Okey, terima kasih murid-murid semua. Kelas untuk tahun 4 kita tamat sekarang. Kita jumpa lagi minggu depan. Pastikan buat kerja. Tahun 5 lagi 2 minit kita mula. Tahun 5 mula lambat, kita habis lambat sikit Nanti di penghujung rancangan tahun 6 tak apa, dia tu lambat sikit tahun 6. Pukul 10 lebih lah. Malam ni lewat sikit. Habis ada magic baca minda. Cikgu akan tunjuk kat awak. Power.